Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hidayah Umul. Anda sedang menonton Koresponden Bernama, di mana sebuah program yang menghubungkan Biro Bernama di seluruh Malaysia dan Koresponden Bernama di seluruh dunia. Hari ini kami bawakan anda kepada fokus utama. Pulau Pinang teruskan PKP seperti biasa. Tiada PKPB. Murtabak istimewa di bulan Ramadan. Tukang jahit OKU akui kurang tempahan baju raya. Memulakan koresponden hari ini dengan berita kerajaan komited dalam menegakkan kebebasan akhbar dan pada masa sama kebebasan tersebut harus selari dengan pelbagai seiring dengan era teknologi maklumat abad ke-21. Akhbar bukan sahaja berperanan menyebarkan maklumat yang telus tetapi melindungi masyarakat daripada penularan maklumat palsu yang boleh menggugat kestabilan dan keharmonian negara. Saifuddin turut menzahirkan penghargaan kepada para wartawan yang merupakan tonggak utama membawa informasi terkini dan sahih kepada masyarakat serta mengucapkan selamat menyambut Hari Kebebasan Akhbar Sedunia kepada golongan wartawan dan pengamal media di seluruh Malaysia. Tema sambutan tahun ini adalah kewartawanan tanpa rasa takut atau berpihak. Berita seterusnya, Ketua Jabatan boleh mempertimbangkan dan memberi kelonggaran kepada sebahagian pegawai awam untuk menggunakan waktu kerja fleksibel manakala sebahagian lagi bekerja di rumah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula hari ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman memaklumkan bahawa kelonggaran itu boleh dibuat sama ada secara penggiliran atau sepenuh masa agar penggunaan sumber manusia dapat dioptimumkan dan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam sentiasa berada di tahap yang efektif serta mengambil berat tentang keselamatan dan kebajikan penjawat awam. Jika di awal siaran tadi kami telah berlintas langsung dan kali ini kita nak meninjau keadaan pergerakan orang ramai dalam menggunakan pengangkutan awam. Difahamkan hari ini juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong turun padang untuk memastikan pematuhan bersyarat orang ramai dalam menggunakan sistem pengangkutan waktu PKPB ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula hari ini menyaksikan rakyat akan kembali untuk menjalani rutin harian seperti biasa, namun tetap harus mengamalkan langkah-langkah penting dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Untuk perkembangan lanjut, kita berlintas langsung dengan wartawan Hilman Jamil di stesen MRT Taman Mutiara. Silakan Hilman dengan laporan anda. Ya, Nurul Hidayah Umul. Saya lintas langsung dari dalam MRT, perjalanan dari stesen MRT di Taman Mutiara untuk meninjau keadaan semasa pergerakan laluan MRT menuju ke Ibu Negara. Bersama saya ketika ini adalah Menteri Pengangkutan kita, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Apa khabar, Datuk Seri? Khabar baik, selamat pagi semua. Baik, Datuk Seri, melihat hari ini hari pertama PKPB berkuat kuasa di mana beberapa kelonggaran diberi kepada rakyat untuk menjalankan rutin harian mereka. Jadi Datuk Seri melihat bagaimana dengan penggunaan pengangkutan awam khususnya pengangkutan rel? Saya melihat pada pagi ini tidak seperti mana yang kita jangkakan. Jumlah trafik ini tidak sebesar mana. Dan kalau dibandingkan waktu PKP 1, 2, 3, nampaknya ada pertambahan sedikit tetapi tidaklah secara ketara. Jadi ini juga menunjukkan mungkin rakyat masih lagi berhati-hati dan mereka belum lagi secara berkelompok keluar. Walau bagaimanapun kita telah membuat persediaan dari segi SOP. Dan pada hari ini kita dah nampak ramai yang penumpang ni mereka sudah ada kesedaran diri. Mereka bawa topeng muka sendiri. Mereka apabila sampai ke sini akan disaring suhu badannya. Kemudian kita bagi hand sanitizer dan kita telah mengamalkan penjarakan sosial yang mana
Ketiga-tiga ini adalah satu SOP yang kita patut ikut, dan mana-mana penumpang yang engkar ataupun tidak tidak boleh melepasi saringan kesihatan, maka kita tak benarkan mereka menaiki pengangkutan awam. Jadi saya rasa kita telah membuat satu penguasaan yang agak teratur, dan saya rasa penumpang pun mereka tahu. Dan saya melihat dari segi feeder bus yang ada, tadi pun saya dah tengok kapasitinya menjadi 20 paling banyak. Hari ini dalam lingkungan belas, tak banyak. Bermaksud kita telah mengamalkan penjarakan sosial, baik di bas-bas yang kita sediakan, bus feeder, ataupun di dalam MRT sistem kita. Jadi saya rasa pematuhan tu nampaknya agak baik, dan kita berharap perkara ini dapat kita kekalkan hari berikutnya. Datuk Seri, kita tentulah risau juga seandainya akan berlaku kluster pengangkutan awam, tapi itu kita cuba elakkan. Jadi Datuk Seri melihat bagaimana untuk pihak penyedia pengangkutan awam ini supaya memastikan semua penumpang mengikut garis panduan yang ditetapkan, terutamanya penjarakan sosial, Datuk Seri. Semua operator pengangkutan awam, termasuk prasarana, MRT, KTMB dan sebagainya, termasuk bas-bas juga, mereka telah mengamalkan proses nyakuman setiap hari. Kerana ini adalah satu proses yang kita tidak boleh dikecualikan proses itu, kerana kita lihat ini adalah satu perkara amalan yang betul dan kita patut teruskan. Itu yang pertama, walaupun penggunaan tidak seoptimal mana, tapi ianya tetap diamalkan. Kedua, kita tidak mahu kluster pengangkutan awam ni membawa sebarang insiden, termasuk ada kluster daripada pengangkutan awam. Sebab itulah kita telah memaklumkan pada semua penumpang, kalau masuk ke sistem kita, sama ada pengangkutan awam, LRT, MRT dan bas, kita minta mereka pakai topeng muka. Dan ini sebagai satu cara untuk menghindar kalau ada yang batuk, ada yang mungkin kadang-kadang mereka tak dapat mengawal kan. Jadi bukan kerana ada simptom apa-apa sekalipun, tapi supaya tidak berjangkitlah kuman ni. Datuk Seri, terakhir mungkinlah saranan Datuk Seri kepada bakal-bakal penumpang pengguna semua mod pengangkutan awam di negara kita ni. Kita memohon kerjasama semua penumpang supaya mematuhi SOP ini, kerana SOP ini bukan nak menyusahkan penumpang. Sebenarnya demi kesihatan kita bersama, dan kita bersama-sama bertanggungjawab dalam kita balik ke alam pekerjaan ni. Pada waktu yang sama, kita juga menjaga kesihatan diri. Itulah saranan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita. Terima kasih Datuk Seri Dr. Wika Siong kerana sudi bersama kami di Bernama TV, Lintas Langsung untuk program Koresponden. Terima kasih Datuk Seri. Baik, Nurul Jaya, itulah yang telah pun dinasihatkan oleh Menteri Pengangkutan kita bahawa penumpang haruslah memakai topeng muka penutup hidung dan muka ini, dan juga yang penting penjarakan sosial dijaga sepanjang jarak 1 meter di antara setiap penumpang, selain menggunakan pembasmian sanitasi kuman tangan ataupun hand sanitizer ini untuk mengelakkan penularan COVID-19. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan, perjalanan yang agak menarik bersama saya dan juga Menteri Pengangkutan kita menggunakan mod pengangkutan MRT menuju ke Bandaraya. Kita kembali ke Bernama TV, silakan. Terima kasih Hilman di atas laporan anda, dan kita beralih ke laporan seterusnya dan kita beralih ke perkembangan berita di negeri Pulau Pinang. Masih lagi tentang PKPB. Kita bersama dengan Kenny Teng untuk laporannya. Silakan Kenny dengan laporan anda. Terima kasih rakan setugas Nurul di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton Bernama TV pagi ini. Untuk makluman semua penonton, Kerajaan Pulau Pinang tidak akan mengikut Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat lepas. Perkara itu telah diumumkan Ketua Menteri Chow Kon Yeow semalam, di mana beliau menjelaskan bahawa PKP yang sedia ada masih berkuat kuasa di Pulau Pinang hari ini. Dalam kata lain, hanya mereka yang dibenarkan beroperasi dan bekerja pada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga PKP sahaja
dibenarkan untuk meneruskan pergerakan masing-masing seperti dalam fasa-fasa PKP sebelumnya tanpa sebarang perubahan. Katanya pada sidang media yang disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook peribadinya. Sebaliknya, Chow menjelaskan bahawa Pulau Pinang akan memperkenalkan strategi pemulihan berperingkat Pulau Pinang yang mengandungi 3 fasa sehingga 13 Mei ini. Fasa pertama yang bermula hari ini sehingga 7 Mei adalah fasa persiapan untuk semua sektor mengikut SOP. Fasa kedua dari 8 hingga 12 Mei adalah pembiasaan, manakala fasa ketiga bermula 13 Mei ini adalah fasa pembukaan untuk semua. Chow berkata, matlamat strategi pemulihan berperingkat Pulau Pinang adalah untuk mencegah kesesakan orang ramai, pembiasaan pematuhan SOP yang diperkenalkan oleh Majlis Keselamatan Negara, dan pembukaan dan pemulihan sektor ekonomi secara berfasa. Beliau turut mengingatkan seluruh rakyat Pulau Pinang bahawa PKP masih belum tamat sehingga 12 Mei 2020. Justru itu, semua aktiviti luar rumah selain pekerjaan yang dibenarkan adalah dilarang. Okey, Kenny, aktiviti memasak bubur lambuk sememangnya sinonim di bulan Ramadan ya, dan ianya biasanya dilakukan secara bergotong royong dan ianya tidak dibenarkan ianya berlaku ataupun berlangsung sepanjang tempoh PKP ini. Dan cerita seorang warga emas mengambil inisiatif memasak sendiri juadah itu bagi meneruskan tradisi pada setiap kali bulan Ramadan. Itu dikirakan agak menarik perhatian saya. Silakan Kenny dengan butiran anda. Nurul menyedari aktiviti memasak bubuk lambuk secara gotong royong tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP. Seorang warga emas mengambil inisiatif memasak sendiri juadah itu bagi meneruskan tradisi pada setiap kali bulan Ramadan. Fatimah MK Said Ibrahim, 73 tahun berkata, bubuk lambuknya yang dikenali sebagai bubuk lambuk Penang itu menjadi kegemaran orang ramai, khususnya penduduk di flat Taman Manggis Jalan Zainal Abidin. Dan inisiatif itu diambil bagi membolehkan mereka dapat terus menikmati makanan itu sepanjang bulan puasa ini. Fatimah menceritakan bahawa setiap tahun apabila bulan Ramadan, beliau bersama kawan-kawan di flat Taman Manggis akan bergotong royong membuat bubuk lambuk di kawasan Surau Berhampiran Flat. Tetapi pada tahun ini, mereka tidak dapat meneruskan tradisi itu sebab penularan wabak COVID-19. Ramadan kali ini memang rasa sayu. Sedih sebab tak dapat rasa suasana seperti kelazimannya. Tapi apapun ini untuk kebaikan semua. Kita buat mana termampu. Mana-mana tradisi yang boleh diteruskan, kita lakukan atas inisiatif sendiri, katanya. Beliau berkata, kebiasaannya setiap kali bulan puasa, sebanyak 10 kg bubuk lambuk akan dimasak secara gotong royong yang dapat menghasilkan antara 200 hingga 300 bekas untuk disedekahkan kepada penduduk sekitar kawasan itu. Namun, pada tahun ini, warga emas itu hanya memasak 1,5 kg bubuk lambuk yang dapat menghasilkan kira-kira 40 bekas untuk disedekahkan kepada penduduk di flat berkenaan sebagai juadah berbuka puasa. Berkongsi rahsia resepi bubuk lambuk itu, ibu kepada 3 anak itu berkata, beliau menggunakan resepi turun-temurun arwah ibunya sejak 50 tahun lalu dengan menggunakan pelbagai rempah ratus, daun pandan, khas-khas, lada hitam, garam masala, lobak, minyak sapi dan daging. Jadi, setakat ini dahulu laporan perkongsian saya dari Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih Kenny di atas laporan anda itu tadi ya. Bubur lambuk dan Ramadan seringkali tidak dapat dipisahkan pada bulan puasa. Terima kasih sekali lagi terhadap Kenny atas 2 laporan yang dikirakan sangat menarik, dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan ke Perak untuk mengikuti apakah menu kegemaran di bulan Ramadan kali ini. Jangan ke mana-mana.
Bertemu kembali di koresponden bernama Murtabak Wan Istimewa bukanlah sesuatu yang asing bagi warga negeri Perak ini. Lebih-lebih lagi ketika Ramadan kerana rasanya yang lazat dengan adunan resepi tersendiri sejak 1970-an masih kekal sehingga ke hari ini. Untuk perkembangan lanjut berkenaan keistimewaan Murtabak Wan Istimewa ini, kita bersama Nadia Jumri untuk laporannya. Silakan Nadia. Okey, terima kasih Nurul. Perniagaan yang telah memasuki 5 dekad itu diusahakan oleh Muhammad Ansop Pat Tasman berusia 72 tahun dan kini dikendalikan bersama anak bongsunya Muhammad Imran 30 tahun di Medan Selera, Jalan Hospital atau lebih dikenali sebagai Flat HB di Ipoh. Okey, Muhammad Imran berkata disebabkan perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa pada 31 Mac lepas, Medan Selera itu tidak dapat beroperasi, maka dia dan ayahnya memilih untuk meneruskan penjualan martabak di hadapan rumahnya di Kampung Tersusun, Pengkalan Pego yang menerusi pesanan dalam talian. Perniagaan Muhammad Ansop itu diteruskan sepanjang Ramadan dari pukul 12 tengah hari sehingga 5 petang dan mula menerima tempahan pada hari kedua Ramadan selepas mempromosikan martabaknya di Facebook dengan lebih tempahan pada hari tersebut. Imran berkata beliau menjual 3 jenis martabak iaitu ayam, daging lembu, daging kambing yang berharga antara RM4 hingga RM5 dengan kos penghantaran bermula dari RM3 hingga cas RM1 dikenakan jika lokasi melebihi jarak 10 km. Okey, setiap hari mereka akan menggunakan kira-kira 15 kg bagi ayam, 15 kg daging lembu, 15 kg daging kambing dan lebih 900 biji telur untuk dibuat inti martabak yang dimasak pada sebelah malam. Inti martabak ini menggunakan resipi yang dibuat oleh ayahnya dan ibunya Awah Panjang Taharim yang berumur 69 tahun dan tidak mengubahkan ramuan inti resepi ramuan tersebut bagi mengekalkan rasa aslinya, yang turut dibantu oleh kakaknya Halijah berusia 35 tahun. Kongsi detik memulakan perniagaan martabak itu, Muhammad Ansop atau lebih dikenali sebagai Pak Wan dalam kalangan pelanggannya berkata beliau telah memulakan perniagaan sekitar pada tahun 1970-an bersama anak sulungnya iaitu Muhammad Nizam yang ketika ini berumur 48 tahun. Okey, beliau bercerita bahawa nama martabak Wan Istimewa itu adalah sempena nama rakan karibnya Wan yang berasal daripada Kelantan yang telah berkongsi resepi inti martabak bersamanya, dan nama itu kekal digunakan untuk memperingati rakan karibnya. Muhammad Ansop ketika itu masih bekerja sebagai tukang kebun di College Vocational Lebuh Kereta, tapi menjual martabak pada sebelah petangnya memula digerai di tepi jalan hadapan pejabat pos stesen kereta api Ipoh sebelum berpindah ke lokasi sekarang pada tahun 2003. Beliau juga bercerita pada saya betapa beliau bangga bahawa martabaknya juga pernah dibeli oleh almarhum Sultan Azlan Shah.
Bak kata orang Perak terbaik yuk. Itu tadi menu istimewa, menu murtabak istimewa bulan Ramadan di negeri Perak. Dan sekarang kami hendak kongsikan apakah menu yang menarik yang dikongsi di laman sosial ketika ini. Silakan. Masih bersama kami di koresponden bernama kita ke perkembangan berita di Kelantan bersama saya di talian ialah Basyariah Zainuddin bercerita tentang nasib yang menimpa tukang jahit OKU yang terkesan dengan PKP. Tempahan baju Melayu tahun ini dikatakan berkurangan. Dan sebelum kita ikuti berita yang seterusnya, perkembangan seterusnya, kita saksikan dulu laporan motivasi yang telah pun disediakan. Hari ini, saya ingin mengkongsi tips berkenaan pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi di alam maya sempena musim COVID ini. Antara tips yang mahu saya kongsikan ialah: pertama, saya harap para pelajar akan survey dan cuba mendapatkan data unlimited daripada beberapa servis provider yang kini mempunyai promosi hanya untuk pelajar-pelajar universiti tempatan dan universiti swasta. Di samping pelajar, staf juga ada promosi yang sama. Kedua, pelajar-pelajar perlulah analisa kalender akademik versi COVID. Kalender akademik ini berbeza daripada kalender akademik yang diberi sebelum ini. Jadi di sinilah kita perlu tahu di mana adalah minggu kuliah, di mana kuis, di mana test, dan yang paling penting jika ianya ada sebarang tugasan untuk subjek tersebut dan subjek-subjek yang lain yang diambil oleh pelajar, cara penilaiannya adalah berbeza kerana pada masa kini semuanya adalah pembelajaran di alam maya. Dan itu dia segmen motivasi bagaimana tips pembelajaran siswa-siswi dalam musim PKP. Dan kita kembali bersama dengan Kak Basha, iaitu Basyariah Zainuddin bercerita tentang nasib yang menimpa tukang jahit OKU yang terkesan dengan PKP kali ini. Dan ketika ini Basyariah telah pun berada di talian. Silakan Kak Basha dengan laporan anda. Hello Kak Basha. Ya. Silakan dengan laporan anda. Terima kasih Nurul. Drawi Abdul Latif, 72 tahun, tukang jahit yang tudung kaki kanan, berkata kebiasaannya beliau menerima 100 pasang kain untuk dibuat baju Melayu dan ada kalanya terpaksa menolak tempahan kerana bimbang tidak dapat menyiapkan tempahan. Lain pula Ramadan kali ini, beliau hanya menerima 30 set kain untuk dijahit. Selain Drawi berkata nasihat untuk menjaga jarak sosial sepanjang tempoh PKP bermula 13 Mac lalu dan langkah keluar daripada rumah tanpa sebab kukuh menyebabkan orang ramai tidak sempat membeli kain untuk dijadikan baju Melayu.
Selain itu, menyedari tidak tahu sama ada tukang jahit atau penempah baju mungkin menjadi perumah virus, Nurul. Di samping sifat COVID yang mudah berjangkit, menyebabkan ramai tidak berani mengambil risiko untuk berjumpa tukang jahit. Yalah Nurul, untuk menyiapkan sepasang baju Melayu, bukan sekadar hantar kain secara pos atau hantar sendiri dan tunggu siap. Sebaliknya perlu diambil ukuran baju untuk mendapatkan saiz yang tepat. Okey, terima kasih. Ini bermakna penjarakan sosial tidak boleh dilaksanakan kerana tukang jahit perlu berada dalam jarak terdekat untuk dapatkan ukuran yang tepat. Okey, terima kasih Kak Basha atas laporan itu tadi. Terima kasih sekali lagi dan kita nampaknya sampai di sini sahaja koresponden bersiaran pada hari ini. Teruskan setia bersama kami. Apa yang pasti, jaga jarak pergerakan anda. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi esok.